fund telah diberikan oleh GWP tahun 2000 sebagai satu bentuk pengurusan yang mapan di antara pembangunan dengan pencemaran. Jadi IDBRM berada di tengah. Dia akan membuat satu keadaan yang mapan, di mana pembangunan dia sokong, tetapi pembangunan itu hendaknya dia akan melihat kepada kesannya kepada alam sekitar. Itu yang makna dia. Bekalan air yang begitu terhad di dunia dialami, di mana air permukaan hanyalah sekitar 3% saja daripada air masin yang kita dapat dialami, di mana dia punya jumlah adalah 97%. Kemudian mengikut seorang pakar, pertumbuhan penduduk di masa depan akan menjejaskan sumber bekalan air kita. Sekiranya pengurusan sumber air tidak ditangani dengan cekap dan profesional, kemungkinan kita akan mendapatkan sumber air bekalan yang bersih akan agak sukar di masa depan. Fakta, sebanyak 98% penggunaan air dalam negara adalah berasal dari sumber air permukaan, di mana ia akan merunting semasa musim kering yang berpanjangan. Oleh demikian, penolakan sumber air tanah adalah perlu kita buat sebagai satu sumber alternatif, terutama di kawasan yang mengalami masalah bekalan air. Kita perhatikan adanya masalah-masalah bekalan air semasa musim kemarau dipendam di satu tempat di Kedah. Kemudian di beberapa negara seperti di Eropah, di sebagian Eropah, di Afrika, India, Irak dan sebagainya, mereka mengalami masalah bekalan air. Dijangkakan negeri Selangor akan mengalami kekurangan air menjelang tahun 2014. Ini akan saya ikutkan daripada satu artikel tempatan. Kerajaan telah menetapkan 6 strategi kepada penyelesaian masalah bekalan air, yaitu membesarkan kapasiti muatan pempangan, menambahkan sistem ramalan hidrologi, mempromosikan penggunaan air bawah tanah, merubah tabiat dalam perubahan bulu tanah, merubah tabiat dalam penggunaan air, menambahkan sumber bekalan air, dan mewujudkan zon penampang di kawasan hutan. Satu langkah yang telah dijalankan bagi penduduk di negeri Selangor, yaitu dengan membuat satu interbasin, di mana diperkirakan air daripada negeri Pahang akan disalurkan sebanyak 2.260 juta liter setiap hari. InsyaAllah mudah-mudahan ini akan berlaku. Mengapa pengurusan air penting di sini? Karena perubahan pada tanah, penyakit tanah, pencemaran air, udara dan tanah, dan peningkatan jumlah penduduk merupakan sebagian dari faktor yang akan menyokong kepada berlakunya pemanasan global. Kemudian dalam bidang pertanian, industri banyak menggunakan sumber air, terutama dalam pengairan dan penjanaan kuota elektrik. Pertumbuhan pusat dalam bidang pertanian, industri dan domestik telah lagi meningkatkan keperluan sumber air, terutama semasa musim kemarau yang panjang. Kepentingan IDBRM di peringkat kebangsaan adalah menyediakan satu persekitar yang kondusif untuk memastikan pelaksanaan IDBRM cekap dan berkesan yang akan menyumbang kepada sektor air kebangsaan yang mapan, merumus serta melaksanakan tindakan yang melibatkan pengurusan sumber air yang berkaitan untuk mengoptimalkan sumber air di kawasan tadahan dan memulihkan keadaan alam sekitar. Negeri Selangor adalah bertanggung jawab terhadap pengurusan sumber air termasuk pewartaan kawasan sumber air bagi kawasan kita sekarang. Negara kita pun juga ada satu bagian yang telah berjaya menunjukkan keberhasilan daripada IDBRM, yaitu di Pusat Pentadbiran Putrajaya. Kita dapati berbagai-bagai masalah yang kita dapati sebagai kekalahan dalam menguruskan IDBRM di Malaysia, di negara kita, yaitu yang pertama adalah masalah penyakit tanah, kemudian masalah habisan tanah, kemudian masalah tanah runtuh, masalah sedimentasi sungai, masalah pencemaran air, masalah banjir dan banjir kilat. Yang ini adalah hanya sebagian saja daripada approach yang kita gunakan dalam IDBRM, sedangkan approach lain misalnya kita akan dapati daripada aspek sosiologi dan sosial dan ekonomi, kemudian daripada aspek kesehatan, daripada aspek teknikal, banyak lagi. Jadi sebagian daripada permasalahan itu daripada aspek fisikal akan saya sentuh di sini. Sebagai pengajaran, sekurang-kurangnya 7 kali peristiwa banjir kilat berlaku semasa 2006-2007 di kawasan Cameron Highlands. Just imagine, di kawasan Cameron Highlands boleh berlaku banjir kilat 6 hingga 7 kali setahun.
banjir kilat yang berlaku di Petaling Jaya, Damansara, Kajang, Shah Alam, Kuala Lumpur. Sehingga kan dianggapkan banjir kilat wujud akibat dari pembangunan yang besar, pembalakan sampai mempunyai kaitan yang rapat dengan fenomena pemanasan global. Sebagai kesimpulan, asas kepada pengurusan sumber air terpadu adalah berharga kepada keuangan yang kukuh. Ya, saya katakan sebagai satu faktor yang utama keuangan kukuh. Saya ambil contoh daripada Putrajaya. Putrajaya itu sudah memerlukan beratus-ratus juta, tetap tinggi sangat jumlah jas untuk memelihara Putrajaya sebagai satu bandar dalam taman dalam kota. Ya. Perlu sumber keuangan yang kukuh. Sampai adanya komitmen yang berkeputusan daripada berbagai pihak seperti pengguna air kerajaan, sektor swasta, badan jiwa dan pihak yang berkepentingan. Pengurusan sumber air yang mapan mesti didasari oleh undang-undang. Kita tak boleh just apply satu polisi tertentu kan, tapi dia mesti mengikut kepada satu keadaan yang memang sangat berkaitan dengan sumber air, karena akan melibatkan berbagai aspek yang saling berkait rapat seperti aspek teknologi, aspek sosiologi, ekonomi, aspek sekitaran dan aspek kesehatan. Jadi memang kita mudah bercakap di atas buku, di atas kertas, tapi pelaksanaannya itu memang agak sulit, agak complicated. Tetapi kita boleh jalankan. Ini adalah satu perundangan di Malaysia di mana kita kena mengikuti peraturan yang telah ditetapkan terutama oleh badan-badan yang mengurusnya seperti DOI di Malaysia. Jadi kalau misalnya kata pada masa sekarang ni kita tahu bahawa akta dan perundangan memang cukup banyak, tapi kadang-kadang kurang digunakan. Itu yang masalah. Kadang-kadang take for granted dan sebagainya. Sebenarnya benda semua itu ada. Apapun kita nak buat sesuatu mesti mengikut undang-undang. Semuanya ada tersimpan di situ. Kemudian cadangan, perbanyakkan kawasan hijau karena ibu daripada kemusnaan kita yang pembalakan. Meluaskan kawasan hijau bermakna mengurangkan pergerakan air permukaan, mengurangkan endapan dalam sungai, mengurangkan kandungan gas karbon dioksida, menjernihkan sungai. Banyak lagi sebenarnya. Pendidikan dan pembangunan dalam bidang pengurusan kawasan dan perlu diberi perhatian agar kawasan dan titik alam sekitar terus dipantau. Maksudnya diberi perhatian ini hendaknya diberi dana yang cukup tinggi lah. Akhirnya perkembangan Malaysia untuk menuju sebuah negara maju menjelang tahun 2020 lagi 6 tahun 8 bulan saja. Diharapkan akan memberikan tumpuan terhadap pembangunan yang mapan, mengambil kira faktor sekitaran terhadap apa itu perancangan yang hendak dijalankan dengan merujuk kepada piawaian dan acuan yang dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dan negara. Saya pernah berjumpa dengan Prof. Zakri pada masa pembentangan dengan UNESCO. Saya pun kemukakan masalah ini. Datuk, 2020 dah di hadapan kita. Sedangkan pencemaran masih berlaku di mana-mana tempat. Bagaimana kita cara mengatasinya? Yang akan saya akan pikirkan